kita paham daripada riwayat tadi, Sayyidina Muawiyah mengirim surat ataupun menghantar surat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha wa anil jami' dalam keadaan sebenar antara mereka ada sedikit persaingan. Ada sedikit persaingan, bukan kebencian tapi persaingan di dalam manhajud dakwah. Sayyidina Muawiyah walaupun berselisih pendapat dengan beberapa orang sahabat, tapi beliau tetap menjaga adab, tetap menjaga akhlak dan juga menunjukkan budi pekerti yang mulia. Jadi semua para sahabat baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terpilih yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi terbaik daripada seluruh generasi yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan para ulama telah bersepakat, terutama ulama hadis, bahwa seluruh para sahabat adalah udul. Mereka adalah orang-orang yang adil. Yang tidak pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan agama yang boleh merosakkan syariat kita. Tapi bukan bermakna mereka tidak pernah melakukan kesilapan. Kesilapan yang mereka lakukan itu adalah kesilapan yang bersifat pribadi. Tak ada kena-mengena dan hukum hakam Islam. Mereka tidak pernah melakukan penyimpangan ataupun pemesongan kepada ajaran-ajaran syariat. Tetapi yang pernah mereka lakukan adalah dosa. Mereka pun adalah manusia biasa, bukan nabi dan rasul. Sehingga ada kalanya mereka melakukan dosa, tetapi sangat mudah bagi mereka untuk kembali kepada kebenaran. Dalam keadaan mereka bersaing di dalam meneruskan kerja-kerja dakwah baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Muawiyah tetap menjaga akhlak dan juga tetap meraihkan para sahabat yang lain. Dan ini adalah akhlaqur rijal. Ini adalah akhlak orang-orang yang arif billah, akhlak orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan pendapat yang berlaku di antara mereka tidaklah menjadi punca ataupun menjadi sebab kebencian dan dendam di antara mereka. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha juga tetap menghormati orang-orang yang berselisih pendapat dengan beliau. Di antaranya adalah Sayyidina Ali. Demikian juga Sayyidina Ali kepada sahabat-sahabat yang lain, Muawiyah dan lain sebagainya. Persaingan di antara mereka adalah persaingan dalam kebaikan. Masing-masing berlomba untuk menjadi orang yang terdepan di dalam meneruskan kerja-kerja dakwah baginda Rasulullah SAW. Persaingan mereka bukanlah persaingan yang bertujuan untuk mencari populariti, bukanlah bertujuan untuk merendahkan ataupun menjatuhkan salah seorang di antara mereka. Mereka bersaing dalam kebaikan. Seperti mana perkara itu juga berlaku di kalangan para murid daripada para mursyid. Mesti ada persaingan yang berlaku yang terjadi di antara para murid untuk berkhidmat, untuk memberi membantu ataupun berkhidmat secara umum kepada guru-guru mereka, dan itu adalah perkara yang baik selagi mana tidak membawa kepada sifat dendam dan juga kebencian di dalam hati. Sebab memang di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk bersaing dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Jadi hendaklah setiap manusia bersaing dengan orang lain di dalam melakukan kebaikan dengan tujuan yang baik dan tidak membawa kepada dendam dan juga permusuhan. Persaingan itu bukanlah perkara yang buruk. Malah persaingan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama dan juga merupakan salah satu di antara pendorong terkuat seseorang untuk boleh sampai kepada pencapaian yang sempurna. Di dalam bertobat pun kita kena ada persaingan. Nah, persaingan dengan tujuan lillahi ta'ala, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan, bukan saling menghina, apatah lagi membawa kepada kebencian dan dendam. Para sahabat bersaing dengan sahabat yang lain. Ya, mereka saling bersaing. Bila mana nampak ataupun mereka mendengar seorang sahabat melakukan suatu kebaikan, maka sahabat yang lain pun tak nak kalah. Mereka bersaing. Malah ada di antara mereka yang sanggup untuk memberi hadiah yang begitu besar kepada sahabat yang lain hanya setakat
untuk apa dia diberitahu tentang amalan-amalan khas yang mereka lakukan. Dan ini adalah amalan yang baik dan juga ianya adalah merupakan akhlak kenabian yang diwariskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi di dalam proses penyempurnaan taubat nih, kita kena menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga sangkaan kita agar proses taubat itu tidak terhalang ataupun berhenti disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh yang demikian, dalam menyempurnakan makom taubat ini, selayaknya lah bagi setiap murid ataupun setiap salik untuk banyak menyendiri, banyak-banyak beruzlah, banyak-banyak beruzlah, dan beruzlah ini tak semestinya naik gunung, tak semestinya duduk kat gua. Boleh duduk kat rumah, kurangkan pergaulan, banyakkan berzikir kepada Allah, bermuhasabah. Demikian juga banyakkan bertaubat dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Salam sejahtera kepadamu, maka perhatikanlah kepada kefahaman ilmu fikahnya. Sayyidina Aisyah, bagaimana ia membentangkan bahaya yang dihadapi penguasa iaitu wali-wali negeri, iaitu menjaga manusia dan mencari keredaan mereka. Pada kali lain Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menulis pula surat kepada Sayyidina Muawiyah sebagai berikut. Adapun kemudian maka takutlah bertakwalah kepada Allah, maka engkau sesungguhnya apabila sudah bertakwa kepada Allah, nescaya Allah mencukupkan bagi engkau dan manusia. Dan apabila engkau takut kepada manusia, nescaya tiada sesuatu pun yang cukup bagi mereka daripada engkau selain dari Allah. Naam. Dan di antara perkara yang diajarkan dalam riwayat ini adalah jangan mencari redha ataupun keuntungan daripada manusia dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Nah, ini banyak kita langgar nih. Kita sanggup untuk meraihkan hati seseorang sebab tak nak hati dia tergores, tetapi dengan cara yang tak betul. Dengan cara berbohong terkadang-kadang, menipu, ataupun dengan cara-cara yang lain. Menjatuhkan orang lain dengan tujuan untuk mengangkat ataupun mencari nama ataupun mencari pujian daripada seseorang yang kita nak raihkan keadaan hati dia. Ini adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita tak boleh tunduk dan patuh ataupun mencari redha, mencari pujian dan sanjungan daripada makhluk, tetapi dengan cara melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang sanggup buat benda itu, maknanya dia telah merendahkan Allah dan juga telah melakukan maksiat yang sangat besar. Tetapi bila mana yang kita lakukan adalah kebenaran yang serasi ataupun selari dengan nilai-nilai syariat, kita tak perlu pun meraihkan hati orang lain. Selagi mana apa yang kita sampaikan itu benar dan juga bertempat, tak perlu peduli pun. Orang setuju ke tak setuju, orang redha ke tak redha, itu bukan urusan kita. Itu urusan individu masing-masing lah, urusan dia dengan Allah. Ramai di antara kita yang tak sanggup menyampaikan kebenaran sebab konon-konon nak meraihkan hati orang ramai. Ini adalah orang yang sanggup menggadaikan syariat demi kepentingan nafsu dia. Na'udzubillah. Dan tak ramai orang yang mampu untuk mengatakan suatu kebenaran dengan mengorbankan perasaan ataupun mengorbankan kehormatan dia di hadapan makhluk. Tak ramai. Oleh yang demikian ada disebutkan oleh para ulama, ini bukan hadis, ini adalah ungkapan para ulama, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu benar, atau katakanlah kebenaran itu walaupun rasanya pahit. Walaupun orang membenci kita, walaupun orang tak suka kepada kita, orang memusuhi kita, mencaci kita, memaki kita, tak ada masalah pun. Baginda sallallahu alaihi wasallam buat benda itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam sanggup menyampaikan prinsip-prinsip tauhid di hadapan para pemuka kaum Quraisy, yang mana prinsip-prinsip tauhid itu sangat dibenci dan bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tak kisah.
mencari ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan cara menyakiti ataupun dia tidak meraihkan hati orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, itu adalah kemuliaan, tetap sebagai kemuliaan. Jadi agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Kita kena menyampaikan agama ini kepada sesiapapun mengikut apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang disukai dan diridhoi oleh manusia. Kata Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala an, irda'un nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia dan makhluk secara keseluruhan itu adalah perkara yang mustahil. Dan bila mana kita mencari ridho manusia dan mengorbankan ridho Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan cara memurkakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu maksiat dan sangat dahsyat. Nauzubillah. Paham tak para jemaah sekalian? Insyaallah. Paham, Ustaz. Paham. Jamaah TikTok paham tak jamaah TikTok? Sampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran kepada siapapun dengan cara yang baik. Bila mana kita telah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, bertempat, lalu kemudian ada orang yang tergores hati, ada orang yang marah, ada orang yang membenci kita, jangan risau. Allah yang akan melindungi kita selagi mana kita istiqomah di dalam mempertahankan kebenaran itu. Jangan risau. Jangan pula berhenti sebab orang cakap, oh, bahaya nih. Awak nih bahaya nih. Nah, jangan takut. Sebab ketika mana kita telah menyampaikan suatu kebenaran dengan tujuan untuk membela syariat kita dengan cara yang baik dan bertempat, lalu kemudian ada orang yang tak setuju, ada orang yang marah, ada orang yang benci, ada orang yang memudaratkan kita, jangan risau. Hakikatnya dia berdepan-depan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berdepan dengan kita. Selagi mana kita berpihak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, selagi mana tujuan kita adalah untuk membela Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada di hadapan kita untuk membela kita. Seperti itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bila mana kamu menolong ataupun membela Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mestilah akan menolong dan juga meneguhkan jiwamu. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau. Tapi ramai aja orang yang berundur. Nah, berundur setelah menyampaikan suatu kebenaran dengan cara yang baik dan bertempat, lalu kemudian ada orang yang mengugut. Nah, nanti saya akan siaplah misalkan. Lalu kemudian dia berundur. Oh, maknanya bermasalah lah. Maknanya iman dan juga keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala rapuh. Padahal Allah sudah berjanji kan? In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ada dua janji Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang membela dan juga mempertahankan kehormatan agama dan juga kehormatan Allah. Yang pertama adalah Allah menjamin dan juga berjanji untuk menolongnya, maknanya Allah yang akan melawan orang-orang yang menzaliminya. Yang kedua, wa yutsabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan dan mengukuhkan pendirian dia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Tadi ada soalan nih. Faham Ustaz, tapi kan kalau saya rasa kita perlu ada kata, kita berdakwah ni mungkin banyak cara kan Ustaz. Dengan kita punya kata-kata, dengan kita punya perbuatan, tingkah laku kita. Kadang-kadang dengan kata-kata dia tak berkesan kan Ustaz. Jadi kalau dalam hal ini, bolehkah kita tinggalkan Ustaz? Tak boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar tak boleh kita tinggalkan. Sebab bila mana kita meninggalkannya, maknanya dia membawa diri kita kepada kelemahan iman. Kita ada bincang di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dalam kitab Ihya kan hari itu. Tapi kalau kata tak masih tak ni, mungkin cara kita, mungkin cara perbuatan kita lah Ustaz. Ya betul, tadi saya sampaikan kan, kita kena menyampaikan sesuatu kebenaran itu dengan cara yang baik. Maknanya mencakup akhlak, mencakup cara pertuturan kita. Nah, betul lah, kita kena susun elok-elok itu. Jangan main belasah aja kan. Betul kan? Kata orang KL macam main belasah aja. Sampaikan aja tanpa meraihkan apa dia keadaan dan situasi. Oh tak boleh juga.
Sebab sebentar tadi ya, Sayyidil Imam Al-Ghazali menyuruh kita untuk menyampaikan ataupun mengkhitab semua orang sesuai dengan keadaan mereka. Khatibun nasa ala qadri uqulihim aturiduna ayyukazzaballahu aturiduna ayyukazzaballahu wa rasuluh. Kita kena berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi syarat amar ma'ruf nahi mungkar yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita telah pun kita bahas pada bab amar ma'ruf nahi mungkar hari itu. Yang pertama syarat dia kan, kita kena pastikan kemungkaran yang kita nak tegah nih, yang kita nak cegah ini adalah kemungkaran yang muttafaqun alaih. Masih ingat lagi kan? Kemungkaran yang disepakati atas kemungkarannya. Kalau sekiranya kemungkaran itu para ulama masih berbeza pendapat, maka kita tidak wajib untuk menegahnya. Tidak wajib. Tapi kalau kita nak tegah dengan cara yang baik, tetapi bukan dengan tujuan untuk menyalahkan orang yang melakukannya, tak ada masalah. Yang pertama adalah al-munkarul muttafaqu alaih, kemungkaran yang disepakati oleh para ulama tentang kemungkarannya. Yang kedua, kita kena meraihkan cara itu. Kita kena memilih cara yang sesuai dengan orang yang kita nak tolak kemungkaran dia, orang yang kita nak ubah kemungkaran dia. Kita tengok, ya, kita perhatikan cara pertuturan kita, cara bertindak tanduk kita, lalu kemudian kita raihkan keadaan sekitaran ketika mana kita nak beramar ma'ruf nahi munkar. Lalu kemudian kita pastikanlah, kita kena pastikan dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu kita perlu kepada hujjah yang kukuh. Jangan setakat cakap, oh ini tak dibenarkan dalam agama, saya dengar ini, dengar itu, tapi kita tak tahu hujjah dia. Sebab itu tidak akan membuat orang yang kita amar ma'ruf nahi munkar ke atas dirinya yakin dengan apa yang kita sampaikan. Itu telah disampaikan oleh Sayyidil Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya juga kan, pengajian petang kita. Lalu kemudian bila mana kita telah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, ya, meraihkan keadaan dan juga cara serta penyampaian kita, lalu kemudian dia tak terima, dia marah, itu urusan dia dengan Allah. Betul lah kata Puan tadi, kita kena meraihkan keadaan. Nah, terkadang-kadang apa yang kita sampaikan dah betul dah. Ya kan, tujuan kita dah betul juga, tapi terkadang-kadang cara itu yang tak betul. Tujuan kita untuk menegah kemungkaran tetapi dengan cara yang keji ataupun dengan cara, sini panggil apa? Yang tak sesuai lah. Dengan cara yang bengis misal, dengan menuduh orang, kenapa kamu buat benda ni? Kamu ni ahli neraka, kamu ini fasik, kamu ini syirik. Nauzubillah. Tak boleh lah macam tu. Dan itu banyak berlaku tau. Terutamanya berlaku di kalangan orang-orang yang tak seberapa paham tentang manhajud dakwah. Metode di dalam berdakwah. Tak cukup setakat ilmu je yang kita kena ada. Kita pun kena faham tentang manhajud dakwah. Cara ataupun metode dalam menyampaikan dakwah. Kalau di Azhar itu kita belajar manhajud dakwah ataupun an-nuzumul islamiyah. Satu subjek khas yang mengajarkan tentang cara berdepan-depan dengan masyarakat di dalam berdakwah. Boleh tak para jamaah sekalian? Boleh. Nah, Jadi maka haruslah atas setiap juru nasihat bahawa kesungguhannya perhatiannya adalah terarah kepada mencari firasat sifat-sifat yang tersembunyi dan mencari tanda-tanda hal-hal yang layak supaya pekerjaannya itu adalah menyangkut dengan yang penting. Sesungguhnya menceritakan semua pengajaran agama syarak pada setiap seseorang itu tidak mungkin dan menyibukkan diri dengan memberi pengajaran dengan apa yang tidak diperlukan mengajarinya itu adalah membuang-buang waktu. Kalau anda bertanya jikalau juru nasihat itu bicara pada kumpulan manusia di hadapan manusia ramai atau ia diminta oleh orang yang tidak mengetahui keadaan batinnya supaya memberi pengajaran kepadanya, maka bagaimana ia berbuat? Naam. Ini adalah perkara di antara perkara yang paling sukar bagi para pendakwah. Paling sukar nih. Yaitu memilih cara yang sesuai dan juga
sesuatu yang disampaikan yang sesuai dengan keadaan audiens dia, sesuai dengan keadaan jamaah dia, sehingga apa yang disampaikan itu akan menambah pulih, menambah baik dan menambah pulih keadaan hati seseorang yang menerima pengajaran. Bila mana kita menyampaikan sesuatu yang tak sesuai, maka sebenarnya kita telah melakukan kezaliman. Paham ke para jamaah? Kita dah buang-buang masa orang. Contoh misal. Contohlah. Contoh, mohon maaf lah. Ada seseorang yang buat pengajian. Ya, dia diundang untuk menyampaikan ceramah ataupun kuliah lah. Tajuk dia misalnya, tajuk dia tentang amar ma'ruf nahi munkar. Oke? Amar ma'ruf nahi munkar. Ataupun tajuk dia berkenaan dengan rasuah. Berkenaan dengan rasuah ataupun riba. Dah dibuat dah poster, lalu kemudian diwar-warkan kepada para jamaah yang lain. Ramai yang datang. Tujuan mereka datang untuk apa? Untuk memahami dengan sebenar-benar tajuk yang telah diketengahkan, tajuk yang telah ditulis kat poster itu. Ramai masyarakat ramai berbondong-bondong datang menghadiri kuliah itu, sebab nak tahu apa dia maksud daripada riba itu apa, jenis-jenis riba itu apa hukuman ke atas orang yang makan riba, itu yang diorang nak tahu. Tiba-tiba aja orang yang bagi ceramah ini tukar tajuk. Dia datang bagi ceramah, bukannya bagi ceramah sesuai dengan tajuk yang telah diberi. Dia datang pula cerita tentang masa kecil dia. Dia cerita, tahu tak, saya dilahirkan di kawasan ini. Tahun sekian. Dulu masa saya kecil itu, memang saya nakal sangat lah. Ya. Saya membesar kat kawasan ini, kawan-kawan saya sekian, sekarang dah menjadi orang yang berjaya semua. Apa hal dia ni? Orang datang jauh-jauh, dah set dah masa dia, ya kan, untuk datang nak tahu tentang seluruh perkara yang berhubung kait dengan riba, dengan tajuk yang telah diwar-warkan. Dia pula bawa kepada tajuk yang tak ada kena-mengena dengan tajuk yang telah diwar-warkan dalam poster. Ini juga adalah bagian daripada kezaliman yang tidak disedari oleh ramai para pendakwah. Mohon maaf lah. Mohon maaf. Ini bukan nak mengata ke ataupun nak merendahkan, tak. Ini tentang tanggung jawab. Tanggung jawab setiap orang yang dipanggil pendakwah. Dia kena menyampaikan pengajian tu mengikut tajuk yang telah diberi. Jangan pula lari daripada tajuk. Sebab orang yang datang itu nak faham tentang tajuk yang telah diwar-warkan, bukan nak faham benda lain. Lainlah cerita kalau sekiranya ianya adalah pengajian umum di mana seorang pendakwa ni, seorang ustaz ni, dia bebas nak menentukan tajuk apapun semasa dia memulakan kuliah tu. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dah disiapkan satu tajuk khas, maka merupakan kewajiban ke atas orang yang bertanggung jawab itu untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Bila mana dia telah pergi daripada tajuk yang telah disepakati, maknanya dia telah melakukan kezaliman. Paham tak para jemaah sekalian? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Paham tak para jemaah sekalian? Ustaz, ada soalan Ustaz. Ustaz, sekarang ada amalan membaca Yasin 7 Mubin yang dilakukan kumpulan muslimah di masjid-masjid. Adakah ianya selari dengan syarat? Kerana ada juga Ustaz yang mengatakan sebaliknya, yakin tidak boleh. Boleh aja. Apa masalahnya? Apa dia membaca 7 kali Mubin yang mana satu tu? Innahu laqur'an, yang ayat yang mana satu? Yang bagi soalan. Apa dia Yasin 7 itu ke? 7 Yasin ke atau Yasin 7 tu ke? Macam ni Ustaz, bacaan 7 Yasin tu bila mana sampai kepada ayat Mubin, berhenti dan membacakan doa dan macam tu lah. Dan tak ada masalah. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam buat dalam solat. Dalam beberapa riwayat, nanti boleh baca At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan daripada Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala. Dulu kitab ini
Kami baca ke apa dia? Himpunan kumpulan apa dia? Helwa. Ya, wah, surah Al-Raudah, Ustaz. Apa dia? Pagi, Surah pagi. Al-Raudah. Ya, Betul lah. ya. Dalam kitab itu telah diterangkan oleh Sayyidina Imam An-Nawawi. Demikian juga dalam kitab Sahih Muslim yang kita dah khatamkan hari itu kan. Kita dah khatam dah Sahih Muslim itu kan. Banyak riwayat yang menyebutkan di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ada kalanya berhenti pada penghujung daripada beberapa ayat untuk berdoa. Malah dalam satu riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sahabat, disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, berhenti dalam beberapa masa ketika mana sampai kepada ayat dalam surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma, baginda sallallahu alaihi wasallam mengulang berulang-ulang kali ayat sambil berdoa kepada Allah. Tak ada masalah. Apa masalahnya? Malah itulah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi banyak riwayat. Di mana disebutkan di dalam beberapa riwayat yang cukup banyak, bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat lalu kemudian sampailah kepada ayat tentang rahmat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berhenti kat situ lalu kemudian memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang seksa akhirat, seksa neraka, baginda sallallahu alaihi wasallam memohon pengampunan dan juga keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara kaifiat ataupun cara membaca Al-Qur'an yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cakap bid'ah, orang yang cakap cara macam tu adalah bercanggah dengan syariat, mana hujah dia orang? Suruhlah dia orang bagi hujah, jangan setakat cakap je. Kalau kita nak bagi hujah berkenaan dengan kita dibenarkan untuk membaca Al-Quran yang diselingi ataupun dijaraki dengan doa-doa tertentu, boleh kita sampaikan. Hujah banyak sangat hujah. Nak baca Yasin 7 ke Yasin 12 ke Yasin 1000 ke, apa masalahnya? Tak ada masalah pun. Yang masalah itu orang yang tak suka, lepas tu pula dia tak buat. Dia pandai cakap je, pandai membantah je, tapi dia tak buat pun. Lalu kemudian dia bantah tanpa membawa hujah sekali. Kalau kita tak ada hujah, kita tak seberapa faham, diam-diam sudah. Amalan ini adalah amalan yang dah turun-temurun diamalkan oleh para ulama kita. Malah diamalkan oleh para sahabat. Boleh baca dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ada di antara para salafun salih radhiyallahu taala anhum, sepanjang malam tu membaca satu ayat sahaja. Lalu kemudian setelah membaca ayat itu menangis, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Tak ada masalah. Boleh tak puan yang bagi soalan? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Terima kasih. Kita tak boleh setakat dengar Ustaz itu cakap macam ni. Kalau dia membantah, kena bantah dengan hujah. Kita mengamalkannya, kita ada hujah. Kami pun mengamalkan di Mesir bersama guru-guru kami. Salamun qawlan min rabbir rahim misal. Wamtazul yauma ayyuhal wa salamun qawlan min rabbir rahim, kita boleh baca 7 kali, boleh. Lalu kemudian kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahli surga yang masuk dengan keselamatan. Tak ada masalah. Itu diajarkan oleh para ulama kita. Yang menjadi masalah itu adalah orang-orang yang cakap tapi tak berhujjah. Manakala firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkanlah hujah kalian kalau sekiranya kalian tergolong orang-orang yang benar. Kita juga para jamaah sekalian, saya sampaikan kepada kita semua. Ketika mana ada seseorang ataupun siapapun dia menyampaikan bantahan, sebarang bantahan atau apapun atas apa yang telah kita amalkan dan telah pun diwariskan oleh para ulama kita, para leluhur kita dan lain sebagainya, jangan dengar aja. Jangan dengar apatah lagi terus yakin dan percaya. Tanya dulu, ada sebarang hujah tak nak bantah amalan-amalan yang telah disusunkan dan telah diwariskan oleh para ulama kita? Ada hujah tak? Kalau tak ada hujah, letak tepi je.
Sebab dia orang yang terkadang-kadang, mohon maaf lah, orang yang suka-suka hati nak membantah ataupun menyalahkan, apatah lagi merendahkan, apatah lagi menuduh para ulama kita dengan tuduhan yang tak senonoh dengan mengatakan bid'ah lah, syirik lah, fasik. Sebenarnya dia orang yang tak faham pun apa yang dia orang cakap. Tak faham. Dia orang tak ada hujah pun. Kalau kita cakap, ya apa dia, mana hujah korang? Dia orang cakap, hujah kami adalah baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat. Tak. Ya, itu orang jahil itu. Kita kena ingat, at-tarku ini dalam ilmu apa dia usulul fiqh tahu. At-tarku ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam tak buat itu bukan hujah. Kena ingat baik-baik tahu, itu kaidah kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak buat itu bukan hujah. Paham ke para jamaah sekalian? Faham. Jamaah yang lain asyik seorang je yang cakap faham. Faham Ustaz. Ustaz. Faham. Faham tau. Faham. Lebih baik tak faham daripada tak faham apa dia daripada tersalah faham. Baginda tak buat itu bukan hujah tau. Contoh misal, ada ke baginda sallallahu alaihi wasallam naik pesawat zaman itu? Tak ada. Ada. Boleh kita cakap, naik pesawat ini bid'ah lah sebab baginda sallallahu alaihi wasallam tak buat. Itu jahil. Ada ke baginda sallallahu alaihi wasallam pergi berhaji naik kereta? Tak ada. Tak buat, baginda tak buat. Ada ke baginda sallallahu alaihi wasallam makan tom yum dulu di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Boleh kita cakap itu bid'ah sebab baginda tak buat. Hei. Sabar, jangan suka-suka hati nak terus bagi pandangan yang tak berhujah. Meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam tak buat sesuatu itu tak boleh dijadikan sebagai hujah. Sebab disebutkan dalam beberapa hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripadanya berhentilah. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis yang lain kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala telah saya sampaikan kepada kamu. Dan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya juga telah sampaikan kepada kalian. Dan adapun perkara-perkara yang saya diam daripadanya, maka itu adalah keringanan daripada hukum hakam syara, ambillah sebagai rahmat daripada Allah. Keringanan. Tak buat sesuatu, baginda sallallahu alaihi wasallam tak buat sesuatu itu maknanya apa? Maknanya boleh kita buat selagi mana tak bercanggah dengan hukum hakam syara. Nama takrir Ustaz. Nama takrir. Namanya takrir ya. Kalau takrir itu penetapan. Ini at-tarku. At-tarku. Nah. Jadi kalau kita belajar usulul fiqh, at-tarku itu bukan bagian daripada hujjah. Contoh yang lain banyaklah kalau saya nak bagi contoh yang kita buat sekarang nih, tapi dia orang tak berani pula nak cakap benda itu haram ke bid'ah. Contohlah, dia orang sekarang pakai apa? Kopiah macam saya inilah. Ada kopiah macam saya pakai ni ke zaman baginda. Pernah ke baginda pakai? Songkok Ustaz ke kopiah? Songkok. Songkok sini panggil lah. Ada ke? Ada ke baginda sallallahu alaihi wasallam guna seluar jeans? Ada tak? Ada ke baginda sallallahu alaihi wasallam guna baju batik? Kenapa pula dia orang tak cakap itu bid'ah sebab baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat? Ada yang bersoalan hujah termasuk daripada ini ada jamaah kita yang tanya, mana dia? Hilang pula. Tolong baca Puan Syarifah. Hujah termasuk dalil dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu yang disepakati oleh para ulama. Walaupun sebenar hujah itu bukan setakat 4 je. Sumber hukum kita yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun yang tidak disepakati oleh para ulama ada syar'u man qablana, ada istihsan, ada
maslahatul mursalah, dan lain sebagainya. Banyak lagi, tapi itu yang 4 perkara itulah yang disepakati oleh para ulama. Dan itulah yang kita pegang teguh. Dia orang tuh, ya Allah, tak ada manhaj pun di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dia orang suka-suka hati, dia baca Quran terjemah, lepas tu dia orang cakap, oh maksud dia macam ni. Inilah hukum hakam dia, ya Allah. Itulah yang merosak agama. Ada di antara dia orang yang cakap macam ni. Mohon maaf, ni tak patut sebenarnya saya sampaikan. Tapi nak tunjuk kepada kita semua, bukan nak menghina ataupun merendahkan, tak, setakat nak bagi tahu je yang dia orang itu sebenar tak ada ilmu pun, tak ada hujah pun. Dia orang cakap apa? Mohon maaf kotoran kucing itu bukan najis, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebut pun yang kotoran kucing itu bukan najis. Boleh dia orang cakap macam tu? Boleh tak para jamaah terima? Tak boleh. Tak boleh Ustaz. Ya Allah, teruknya. Tanyakan. Nah, macam tu. Kita ini tak boleh terus memahami Al-Quran dan hadis tanpa melalui pandangan dan juga manhaj para ulama mujtahid. Tak boleh. Kita nak paham mubtada' khabar pun, ya Allah, ambil masa berbulan-bulan. Isim fi'il huruf pun tak lepas. Kan? Ustaz sebut saya nak tergelak. Sifat mausuf pun Tak kita tak mula. lepas lagi. Macam mana nak melawan para ulama itu? Ya Allah, dia orang tu kalau tanya, mohon maaf lah, bukan saya nak merendahkan dia orang. Ajak dia orang tu berjumpa dengan budak-budak Al-Ishraq, pelajar-pelajar Al-Ishraq tu, kat Hulu Selangor tu, kat Kampung Kuantan. Berdiskusi berkenaan dengan nahwu sorof. Dia orang boleh menang ke? Dia orang tak belajar nahwu dan sorof. Mubtada isim fi'il huruf pun dia orang tak boleh nak membezakan. Apatah lagi, ya Allah, nak berijtihad daripada Al-Quran dan hadis. Ya Allah, sudah-sudahlah yang dia orang merepek ni. Sudah-sudah. Ikut je apa yang dikatakan oleh para ulama, lagi selamat. Kita pula sebagai orang awam nih, kita kena guna akal kita itu. Ya kan? Kita kena guna akal kita itu. Jangan mudah terpedaya dengan susunan ayat dia orang, dengan penampilan dia orang yang cantik, yang kemas, yang bersih, yang senyuman dia orang itu mempesona. Itu yang selalu menyebabkan kita tergelincir. Sebab kita mengukur ataupun neraca penilaian kita atas kealiman seseorang itu dari sudut penampilan zahir saja. Kalau kita nampak seseorang tak guna serban itu, oh ini ulama tak guna serban, ini ilmu dia ini cetek ini. Tengok yang guna serban, inilah ulama yang sebenar. Ya Allah, kalau sekiranya keulamaan ataupun peringkat keulamaan seseorang itu hanya setakat dinilai daripada penampilan saja, murah sangatlah, semua orang boleh jadi ulama. Beli je kat Shopee serban rida dan lain sebagainya, dah murah je kan, tak sampai pun RM500. Tanda keulamaan seseorang itu hujjah, kena ada hujjah. Kalau tak ada hujjah, walaupun dia cakap setinggi langit, walaupun dia berpenampilan macam malaikat Jibril yang turun daripada kayangan, contoh aja. Boleh kita percaya? Tak boleh, sebab iblis lagi pandai menyamar dibandingkan orang-orang yang tak memiliki ilmu. Sebab itulah di mana-mana pengajian tuh yang kita nak hadiri itu pastikan ada kitab yang dibaca. Dan kitab yang dibaca itu kenalah kitab yang mu'tabar. Kitab yang diiktiraf kebenarannya oleh para ulama kita. Ustaz, ada soalan ni Ustaz. Ustaz, hujah mereka nak kata bid'ah tak boleh hanyalah hal yang ibadah. Hal pakaian dan lain lagi umum tak termasuk, tak dihukum bid'ah apa? Saya tahu apa dia hujah dia orang itu, alasan-alasan je. Sebenarnya dia orang tak boleh pun berhujah. Cara dia macam ni, nak kalahkan dia orang tu. Saya bagi tahu. Sebab sebenarnya malas nak bincang bab ini. Dah berulang kali saya sebut.
Saya ini al-fakir, dah banyak mensia-siakan masa dan umur saya berdebat dengan dia orang. Nah, dah seri dah nak mendepani dia orang. Sebab apa? Buang-buang masa aja. Mudah aja. Kalau dia orang cakap macam ni, tak boleh baca Yasin 7. Okey, mari sini. Boleh tak saya bagi soalan sikit? Jangan cara baik je. Ada tak hadis baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita baca Yasin 7? Sebutkan hadis tu. Dia orang ada hujah ke? Tak ada juga. Tak ada. Tanya dia orang. Kalau dia orang boleh bawa satu hadis yang baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita membaca Yasin 7, insya-Allah saya akan berhenti menjadi penceramah. Saya pergi beli kebun, lalu kemudian saya jadi tukang kebun lah. Saya tanam pokok, saya tanam durian, boleh lah. Saya jadi petani durian. Lagi okey, banyak duit. Kalau dia orang boleh bawakan hujah baginda sallallahu hadis ataupun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala dan baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita baca Yasin 7, bawakan satu riwayat. Walaupun riwayat itu dhaif, misal katalah, bawa aja. Ustaz, dia orang larang kita buat tahlil arwah Ustaz, sebab itu bid'ah. Mari sini. Soalan yang sama. Coba datangkan kepada saya satu hujah ataupun satu dalil. Sama ada daripada Al-Quran dan hadis, tak perlu pun hadis yang sahih. Hadis yang dhaif tak ada masalah. Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita tahlil arwah di malam Jumaat, membaca Yasin, membaca Kahfi dan lain sebagainya. Bawakan dalil itu. Kalau dia orang boleh bawakan dalil itu di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis itu tentang larangan untuk mengamalkan amalan yang berkenaan, insya Allah saya pencen jadi ustaz. Saya pencen dah. Semua pengajian ini saya cancel dah. Dia orang tak boleh datangkan. Ini bukan nak belaga, tapi memang realitinya macam dia orang cakap tak boleh. Bila mana kita tanya mana hujah korang yang menunjukkan perbuatan ini dilarang oleh baginda, dia orang tak boleh ketengahkan juga. Boleh tak para jamaah sekalian? Kita kena ada akal. Kita kena guna taktik juga. Ada orang cakap tak boleh. Mana dalil anda? Mana dalil? Dia orang je yang, takkanlah dia orang je selalu tanya kita, mana dalil? Kita tanya juga, mana dalil anda yang baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita tahlil arwah mana? Yang melarang kita maulid mana? Yang melarang kita Yasin 7 mana? Dia orang tak boleh bawa dalil tu. Mesti dia orang akan kembali kepada apa yang dia orang selalu cakap. Baginda tak buat, itu adalah hujjah, itu adalah tanda, itu adalah hujjah dan dalil. Pernahkah baginda sallallahu alaihi wasallam cakap apa yang saya tak buat maknanya haram? Ada ke baginda sallallahu alaihi wasallam cakap macam itu? Tak ada. Cari je. Sampai hari kiamat insya-Allah dia orang tak akan jumpa. Boleh tak para jamaah sekalian? Cara berpikir inilah yang merosakkan minda masyarakat kita. Nah. So Ustaz ni, contoh doa nak hanya ikut lafaz yang Nabi punya doa saja. Hujah mereka kenapa nak baca hak ulama sedang hak Nabi buat ada. Buat yang sunnah dulu. Walhal bab doa sangat umum dalam Islam, doa bahasa lain pun dibolehkan kan Ustaz? Okey, sekarang saya tanya kepada, mudah aja sebenarnya. Mudah. Coba tanya kepada dia. Kalau sekiranya nak menanam pokok kan. Kita nak agar durian kita nak gelak juga. Nak gelak takut dosa. Tak apa. Saya nak tanam durian. Saya nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berharap kepada Allah agar durian saya ini ditumbuhkan dengan subur dan juga buah dia lebat. Coba bagi tahu kepada dia macam mana saya nak berdoa, Ustaz. Doa yang terus datang daripada baginda. Macam mana dia orang boleh nak datangkan hujah itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah jumpa dengan pokok durian. Faham tak para jamaah? Tanya kepada dia orang, Ustaz macam mana doa daripada baginda agar pokok durian saya ini subur dan buah dia lebat Ustaz. Bagi tahu kepada saya Ustaz.
yang betul-betul datang daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada gak baginda sallallahu alaihi wasallam doa untuk pokok durian? Enggak ada. Boleh tak para jamaah sekalian? Dia orang mengatakan dia orang itu mencari sensasi je. Dalam bahasa Indonesia mencari sensasi je. Tapi pada hakikatnya menunjukkan kejahilan dan kebodohan mereka. Habis kalau kita nak naik misalnya, kita nak panjat pokok. Habis kita nak baca apa? Doa panjat pokok. Ada tak doa panjat pokok daripada baginda? Bismillah itu bukan doa. Bismillah itu adalah ucapan pembuka. Tolonglah beritahu kepada dia orang, saya minta tolong untuk dia orang tuliskan doa panjat pokok yang datang terus daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa nak tanam padi. Doa nak tanam padi secara khas datang daripada baginda, ada aja. Doa itu adalah di antara ibadah yang bersifat mutlaqah. Dulu rasanya saya dah berulang-ulang kali menyampaikan kepada para jamaah tentang pembagian ibadah dalam Islam. Secara umumnya ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mutlaqah, yang kedua adalah ibadah muqayyadah. Apakah ibadah mutlaqah itu? Ibadah mutlaqah adalah ibadah yang bebas. Tak ada rukun syarat dia, tak ada jumlah tertentu, tak ada masa tertentu, tak ada tempat tertentu, tak ada kaifiat tertentu, lalu kemudian tak ada lafaz tertentu. Contohnya apa? Zikir dan doa. Ianya dikira sebagai ibadah yang bersifat mutlak. Kita nak pakai bahasa apapun, kita nak pakai susunan apapun, selagi mana sesuai dengan hukum hakam syarat, tak ada masalah. Ada ke? Apa dia baginda sallallahu alaihi wasallam menghadkan kita untuk berzikir? Para jamaah sekalian, umatku, jangan kalian berzikir lebih daripada 1000 kali dalam sehari. Tak adalah. Ibadah zikir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam bentuk mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah tanpa terhad. Kan? Yang kedua adalah ibadah muqayyadah, ibadah yang terikat. Terikat oleh apa? Rukun, syarat, tempat tertentu, waktu tertentu, jumlah tertentu, bacaan tertentu, lalu kemudian juga doa-doa tertentu. Contohnya apa? Salat. Ada masa dia, ada tempat dia, ada syarat dan rukun dia, ada cara-cara tertentu dia, ada pembatasan atau had jumlah rakaat dia, dan lain sebagainya. Adapun doa, zikir, membaca Al-Quran, ianya adalah ibadah mutlaqah. Dia orang tak faham benda itu sebab apa? Dia orang menutup diri daripada menerima pandangan-pandangan ulama. Dia orang nak agama itu ikut dia orang je. Ikut suka-suka hati dia orang je. Agama itu bukan milik dia orang. Agama itu milik Allah. Allah menurunkan kaedah-kaedah yang dikaji oleh para ulama, lalu kemudian para ulama mensyarahkan dan menyusun kaedah-kaedah sebagai penjelasan daripada kaedah-kaedah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Paham tak para jamaah sekalian? Alhamdulillah. Ini sangat penting tau, untuk selamatkan diri kita daripada kesesatan dan juga na'udzubillah, keterpesongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, dan alhamdulillah cukup sekian pengajian kita pagi hari ini, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dah titik kan Puan Syarifah? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dan insyaallah pukul 9.30 pagi ini kita ada pengajian kitab Fathul Qarib. Nah, para jamaah yang ada masa luang bolehlah nanti join pengajian Fathul Qarib kat TikTok saya insyaallah pukul 9.30. Mafhum para jamaah insyaallah.